Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaika binti Muhammad Yusof. Tajuk pembentangan kertas kerja saya adalah Sentimen Politik Semasa di Kawasan Dun Paya Jaran Sungai Buloh, Selangor yang diselia oleh Dr. Junaidi Awang Besar. Isi kandungan terbahagi kepada 6 bahagian iaitu pengenalan, kajian lepas, metod kajian, kawasan kajian, hasil kajian dan juga kesimpulan. Bahagian pengenalan akan menerangkan tentang fenomena perubahan politik yang bermula ketika PRU 14 pada tahun 2018 di mana BN telah tewas kepada PH. Bermula pada awal tahun 2020, negara dikejutkan dengan penularan wabak COVID-19 yang telah menimbulkan suasana yang keliru, gusar dan membimbangkan di kalangan rakyat sekaligus menyumbang juga kepada ketidakstabilan politik pada masa ini. Hal ini telah memberi kesan kepada suasana dan juga sentimen politik semasa di sesuatu negeri ataupun kawasan. Justru adalah menjadi tujuan penulisan kertas ini untuk menganalisis sentimen politik semasa di kawasan Dun Paya Jaran Sungai Buloh, Selangor. Dalam bahagian kajian lepas, terdapat 10 kajian lepas yang telah dipilih berkaitan sentimen politik semasa dan isu-isu politik semasa di luar negara, dalam negara dan juga dalam negeri. Bahagian metod kajian pula menerangkan tentang kaedah mengumpul data primer dan data sekunder termasuklah teknik menganalisis data. Terdapat beberapa cara yang digunakan dalam kaedah untuk mengumpul data primer iaitu soal selidik, temu bual, pemerhatian, rujukan data statistik kaum dan juga skor-sheet keputusan PRU 2018. Untuk kaedah soal selidik, pengkaji membuat soal selidik terhadap penduduk di kawasan Dun Paya Jaran yang terbahagi kepada dua bahagian iaitu kampung dan bandar. Kampung di Paya Jaran Sili dan juga bandar di Bandar Baru Sungai Buloh. Responden yang dipilih adalah berumur 21 tahun ke atas dan seramai 50 orang dipilih secara rawak dibahagikan kepada 25 orang di kampung dan 25 orang di bandar. Persempelan responden juga dilakukan mengikut etnik di mana 70% adalah di kalangan Melayu, 10% daripada kaum Cina dan 20% daripada kaum India. Untuk kaedah temu bual pula, pengkaji telah memilih informan sebanyak 3 hingga 4 orang yang telah dipilih. Kaedah pemerhatian pula melibatkan pengkaji melawat kawasan terpilih di Dun Paya Jaran Sungai Buloh. Pengkaji juga merujuk data statistik kaum, umur dan jantina pendaftar mengikut daerah mengundi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia yang diwartakan pada tahun 2018. Selain itu, pengkaji juga merujuk kepada skor sheet keputusan PRU 2018 yang melibatkan jumlah undian mengikut saluran mengundi dan daerah mengundi. Bagi kaedah mengumpul data sekunder, pengkaji telah merujuk sumber kepustakaan, jurnal, artikel, kertas persidangan, seminar dan juga sorotan kajian lepas. Pengkaji juga mendapatkan data daripada laman web akhbar online, Twitter, Instagram, YouTube dan Facebook. Bagi teknik menganalisis data, pengkaji telah mengaplikasikan Statistical Package for the Social Science iaitu SPSS dalam menganalisis data soal selidik. Bahagian kawasan kajian menunjukkan peta persempadan kawasan Dun Paya Jaran yang terletak di bawah Parlimen Sungai Buloh bersekali dengan Dun Kota Damansara. Dalam bahagian hasil kajian terdapat 3 objektif khusus di mana objektif pertama adalah mengenal pasti sumber maklumat politik semasa dan isu semasa di kawasan Dun Paya Jaran Sungai Buloh. Dapatan kajian menunjukkan responden paling mempercayai sumber daripada media elektronik sebanyak 34%. Menurut jadual 1, media elektronik paling banyak dipilih adalah TV3 dengan jumlah peratusan sebanyak 76%. TV3 adalah saluran televisyen yang paling mudah didapati untuk ditonton dan juga dianggap saluran televisyen tempatan buletin berita popular yang lebih konsisten dalam menyiarkan berita alam sekitar secara harian dan bersila dengan isu sains, ekonomi, politik dan sosial. Manakala Astro Awani dipilih sebanyak 26% kerana Astro Awani membawa berita yang telus dan realistik dan diikuti dengan TV1 sebanyak 22%. Objektif 2 pula mengkaji persepsi responden terhadap isu politik pilihan raya di kawasan kajian. Jadual 2 menunjukkan hasil kajian berkenaan pandangan terhadap penguasaan PKR di Dun Paya Jaran. Berdasarkan jadual 2, pandangan saya menyokong penguasaan PKR di Dun Paya Jaran mendapat peratus dominan iaitu sebanyak 57.4%. Responden berpuas hati dengan ciri kepimpinan yang ditunjukkan oleh pemimpin PKR. Sejumlah 50% pula memberikan pandangan parti ini tidak boleh bertahan lama di kawasan ini. 37% responden memberi tanggapan parti ini memecah belahkan perpaduan kaum di sini. 32.6% masing-masing bagi pandangan mengenai
parti ini mampu pula menggantikan kerajaan persekutuan dan parti ini boleh menang pada peringkat nasional pada PRU akan datang. Kedua tiga pula adalah berkenaan faktor isu politik semasa yang dapat mempengaruhi senario politik di kawasan kajian. Faktor isu rasuah atau politik wang telah mendapat peratusan paling dominan iaitu 80% responden. Responden berpendapat masalah ini akan mengundang persepsi negatif kerana rakyat sukar untuk percaya kepada mana-mana pentadbiran politik. Isu kepimpinan pula dipilih oleh 74% responden. Isu pertempatan dan perumahan disokong oleh 60% responden. Kemudian faktor isu alam sekitar mendapat peratusan sebanyak 56% responden. Isu pekerjaan dengan jumlah peratusan sebanyak 54% kerana responden mahukan isu pekerjaan ini diatasi dengan dasar yang lebih logik mengikut keadaan ekonomi masa kini. Jadual 4 pula menunjukkan hasil kajian pandangan responden terhadap kriteria parti politik yang paling disokong. Berdasarkan jadual 4, 36% responden menyatakan bahawa kriteria utama pemilihan parti politik adalah yang mempunyai pemimpin berwibawa, berpendidikan tinggi dan bersih. Kriteria sedemikian jelas memiliki kemampuan untuk berfikir dalam pelbagai pendekatan yang cepat, tepat dan berhemah tinggi hingga tidak mudah terpengaruh dengan isu remeh. Kriteria parti yang memperjuangkan kebajikan rakyat juga disokong oleh 16% responden dan parti yang mempunyai track record yang baik pula disokong oleh 12% responden. Manakala, hasil kajian seterusnya adalah pandangan tentang keadaan politik semasa di kawasan kajian. 41.7% responden menyatakan bahawa keadaan politik adalah dalam keadaan yang baik. Responden berpandangan sedemikian kerana situasi semasa masih aman dan damai tanpa berlaku pergaduhan atau kekecohan akibat politik. Sejumlah 16.7% responden berpendapat bahawa senario politik semasa di kawasan adalah tidak baik. 41.7% responden menyatakan jawapan tidak pasti. Selanjutnya adalah hasil kajian berkenaan pandangan terhadap sentimen rakyat kepada senario politik semasa pada masa sekarang. 64% responden menjawab tidak gembira dengan senario politik sekarang. Majoriti responden menyatakan kemarahan terhadap isu pemimpin politik yang bersikap penting diri, tidak matang dan banyak bertelangang menyebabkan situasi politik tidak harmoni. Sejumlah 24% responden yang memilih jawapan tidak pasti. Walau bagaimanapun, sejumlah 12% responden berpandangan rakyat berasa gembira dengan senario politik sekarang. Hasil kajian seterusnya adalah mengenai pandangan responden terhadap parti yang dijangkakan akan menang dalam pilihan raya umum akan datang bagi peringkat DUN dan peringkat parlimen. Bagi peringkat DUN, sebanyak 46.2% responden menjangka PN boleh menang pada PRU akan datang. PN dilihat sebagai kerajaan yang prihatin dan dekat dengan rakyat. Manakala 33.3% pula menjangkakan PH boleh menang pada PRU akan datang di DUN Pejaras dan 20.5% responden memilih lain-lain sebagai parti yang dijangka menang dalam peringkat DUN Pejaras kelak. Bagi peringkat parlimen pula, 46.3% responden menjangkakan PN akan menguasai Parlimen Sungai Buloh pada PRU akan datang kerana PN dilihat mempunyai prestasi yang baik dalam menyampaikan khidmat kepada rakyat. Sebanyak 34.1% responden menyatakan PH akan menang berdasarkan pengalaman dan kecemerlangan PH dalam membawa kemajuan kawasan dan masyarakat di kawasan ini. Namun demikian, 19.5% memilih parti lain-lain kerana percaya selain PH dan PN, mana-mana parti lain boleh membawa pembangunan lebih mantap di Sungai Buloh. Objektif 3 pula adalah berkenaan menganalisis pilihan politik dan harapan responden di kawasan kajian. Hasil kajian terhadap harapan terhadap politik dan pemerintahan negeri Selangor dan negara, responden berharap agar politik dan pentadbiran di kedua-dua peringkat dilaksanakan dengan adil dan saksama kerana pihak berkuasa kerajaan mestilah menyampaikan kehendak rakyat yang diterjemahkan melalui pilihan raya yang telus, semerata dan adil. Seterusnya, responden berharap supaya ahli politik mengurangkan pembalahan kuasa untuk kepentingan sendiri. Responden juga berharap agar kepimpinan politik dan pentadbiran diamalkan dengan integriti, bersih dan profesional kerana ia mencerminkan nilai pemimpin yang amanah, telus dan jujur. Di samping itu, responden juga mahukan pemimpin parti baru di mana mereka berharap sistem politik dan pentadbiran di negara ini memberi peluang kepada orang muda untuk memimpin. Untuk bahagian kesimpulan, berdasarkan soal selidik yang telah dijalankan, responden banyak memperoleh maklumat politik dan berita melalui media elektronik kerana lebih dipercayai. Majoriti responden juga menyifatkan bahawa keadaan politik adalah masih baik dan berpuas hati walaupun terdapat isu semasa yang tidak ditangani sepenuhnya oleh pentadbir di kawasan DUN Pejaras. Namun begitu, ramai juga yang tidak mengambil tahu isu semasa berkaitan politik di kawasan kajian. Responden juga berharap agar politik dan pentadbiran negara dilaksanakan dengan adil, berintegriti dan profesional. Sekian, terima kasih.